Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min indika ma tarda bihi anni wa la tu'akhizni bima ta'lamu minni ya halimu khalliqni bi khuluqin ilmi wa haqiqni bihaqaiqin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Muka surat 18 dah. Muka 18 pada kata akan perkataan akan perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib. Muka 18 baris yang ke 7 perkara yang wajib tu dalam wong lip tu. Artinya yang boleh mengerti dan artinya boleh mengerti yang mendengarnya akan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Maka bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertetahnya yang ialah hadas yang daripada umurun i'tibariyah, seperti barang yang memberi waham kan dia oleh beberapa banyak ibarat bahasa Melayu, hanya ia satu perkara yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang bertutur dan bertetah Allah Ta'ala dengan dia akan sesiapa yang ia kehendak pada apa-apa bicaraan dan apa-apa pekerjaan, sekira-kira jika kita hendak banding atas jalan takrib bagi faham, maka iaitu bahawasanya ada bagi kita kalam nafsi, artinya zati, iaitu sifat yang dihantar pada anak lidah kita yang melawankan bisu dan kelu. Maka bila adanya pada kita, dapatlah bagi kita bercakap dengan dia pada apa-apa pekerjaan dan memberi ketahui dengan tuturan. Dan bila hilangnya, jadi keluarlah lidah daripada bertutur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan bersyukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita melahirkan dalam hati kita, mari berasa mujur, berasa syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala pilih dan Tuhan jemput kita boleh duduk dalam majlis ilmu agama. Dan oleh kerana kita duduk dalam majlis ilmu ni lah juga dapat keberkatan dan dapat rahmat Allah, dan mudah-mudahannya selamat kita dunia dan akhirat dengan sebab kita belajar dan mengaji ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila Allah Ta'ala kehendak nak beri kita seorang jadi hamba yang baik, dan kita, diri kita sendiri, kita tak menentu kata kita ni sa'id atau syaqi. Kita tak cerak dan kita tak tahu kata diri kita ni adalah orang yang bahagia ke orang yang celaka. Tapi kehendak Allah Ta'ala, Tuhan menentu sedia kala lagi kata kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Maka apabila Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala menentukan kita sedia kala lagi bahawasanya kita ni neraka ke syurga, dan Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi kata kita syurga ke neraka. Maka apabila kita seorang hamba Allah Ta'ala tak tahu kata su akhir kita ni lagu mana, su akhir kita jalan jahat ke jalan baik, jalan sa'id ke jalan hak syaqi, jalan hak celaka, maka kita minta jauhlah daripada Allah Ta'ala, daripada syaqi celaka kita. Kita tak sel neraka. Dalam hal keadaan kita tak tahu juga kita neraka ke syurga, tapi kita tahu juga kata kita ni nak baik, nak molek, nak jalan yang betul benar sungguh. Maka kita kena usaha. Kita kena mujahadah. Kita kena sungguh-sungguhlah beribadat kepada Allah, dan kena cari jalan untuk kita nak menghadapi jalan yang betul benar sungguh, membawa kepada kita dapat masuk syurga Allah. Yang mana kita ni kalau kita buat maknai, kita buat mudah-mudah dengan maksiat, kita buat mudah-mudah dengan dosa, ingat baik, orang yang seka kata tak apa, kita buat dosa dulu, lepas tu kita taubat. Tak apa, kita tinggal semaya dulu, tak apa, kita tinggal puasa dulu, lepas kita taubat. Ingat molek kata belum tentu kata Tuhan nak terima taubat kita. Kita mengupak kat orang dulu tak apa. Kita buat benar mabuk kaya, makan minum mabuk kaya dulu tak apa, lepas tu kita taubatlah. Ingat baik, kalulah kita buat mudah-mudah dengan dosa, kalau kita nak taubat tu belum tentu kata Allah Ta'ala terima kedok taubat kita. Sabit tu kita kena jaga wi awal lagi, janganlah duk langgar perintah Allah Ta'ala, janganlah duk buat perkara hak Tuhan larang. Kita kena tolak nafsu kita, kita kena lenyapkan nafsu kita ni, we jadi seorang hamba yang boleh abdi kepada dia. We boleh jadi seorang hamba yang boleh ibadat taat ke dia. Jangan duk lalai, jangan duk hanyut, jangan kita ni lupa pada Allah Ta'ala sehingga mana bab amalan ibadat benar yang sakut paut dengan agama kita tak ambil tahu sikit habuk nah. Maka apabila kita duduk dalam majlis ilmu agama dah, maka banyak-banyaklah kita kena terima kasih kepada Allah. Banyaklah kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala pilih dan jemput kita boleh duduk dalam majlis ilmu agama. Bukan mudah. Kalau royak nasbah pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada orang mengaji ilmu agama ni banyak. Sehingga mana Allah Ta'ala bina dalam syurga kepada orang mengaji ilmu agama. Dan Allah Ta'ala beri pahala dia pula seolah kata mana dia ni bina Kaabah 60 atau 70 kali bina Kaabah. Pahala tu ngaji ilmu agama. Tapi apa eka apa congok hak ada atas masjid. Yang mana dalam kampung beratus ribu orang, tapi dalam majlis ilmu tak ada. Inilah nak ayat nilai harga yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tapi kita tolak, kita membelakangi. Baik. Maka katanya Nabi SAW tentang masalah ilmu agama ni. Nabi kata aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Amma ahlul ilmi fayadulluna an-nasa ala ma ja'at bihi ar-rusulu. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi ar-rusul. Katanya Nabi SAW, bermula manusia yang terlebih hampir daripada darajat jadi Nabi. Manusia hak pangkat dia, manusia hak darajat dia lebih dekat orang hak jadi Nabi. Nabi tak ada dah pangkat yang tinggi, Nabi tak ada dah pangkat yang lebih.
Nabi tak ada dah pangkat yang mulia. Maka siapakah yang pangkat dia nak setara dengan Nabi? Katanya Nabi ialah ahli ilmi. Orang belajar ilmu agama. Orang duduk dalam majlis ilmu agama. Orang dengar orang mengajar ilmu agama. Orang yang gaduh daripada ilmu agama. Inilah orang yang pangkat dia setara atau seumpama darajat Nabi-Nabi. Aulia illah. Besar tak besar. Tapi malah kita. Dan ahli perang sabilillah. Dan orang belajar ilmu agama ni dah juga pahala dia supaya darajat dia, pangkat dia supaya dengan orang perang sabilillah. Seolah kita tubik daripada rumah, mari belajar ilmu agama, mari mengaji ilmu agama, mari dengar orang mengajar. Seolah kita duduk atas kuda yang mana kita bawa mana pisau dengan pedai atau perisai. Seperti dah. Ya. Kita tubik mari mengaji ilmu agama supaya kita buat tubik pedai dan tubik perisai untuk nak menjual dengan orang kafir. Mengaji ya ni. Dan adapun ahli ilmu itu, maka menunjuklah mereka itu akan manusia atas barang yang mendatang dengan dia oleh segala rasul. Maka ahli ilmi, orang yang ada ilmu agama ni, segala perkara dia royak, dia sebar, dia seru, dia dakwah tu mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ahli perang sabilillah, maka berperanglah mereka itu dengan pedang-pedang mereka itu akan orang-orang kafir, kerana meninggikan agama Islam atas barang yang mendatang dengan dia oleh segala rasul juga. Maka orang perang sabilillah pun juga dia turut perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Tu makna ilmu agama lebih sangat sehingga mana mati dalam belajar tu mati syahid. Tak kena perang dengan orang kafir, tak kena berdiri dengan orang kafir. Sabit itulah Nabi mengatakan Al-jihad al-akbar ialah jihad nafsu. Jihad hak paling besar sekali. Jual hak paling besar sekali ialah kita berjual diri kita sendiri. Tak kita. Tak kena bergaduh dengan muka lain, tak kena bergaduh dengan orang lain. Kita kena bergaduh, kena kacau, kena usaha jihad diri kita sendiri. Kena PA perangai hak malah. Berjual dengan hak tu dulu. Hak malah mari masjid, hak malah mari mengaji, hak malah buat amal ibadat tu, jual dengan hak tu dulu. Ni orang panggil jual hak sungti, jual hak besar ni. Ada sifat deki kat orang, jual dulu. Usaha jihad lawannya supaya nak menghilangkan sifat deki kat orang. Ada sifat riak, ada sifat ujub, ada sifat takabur dalam hati, maka kita kena berjual. Kena lawan juga. Pisah nak kena sifat yang mana kita sombong, sifat yang kita perasa, sifat kita besar diri. Hak ni payah ni. Tu dia. Baik. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'allamul ilma fa innamal ilma ruhul a'mali. Katanya Nabi, hendaklah belajar olehmu. Nabi suruh kita mengaji, Nabi suruh kita belajar ilmu agama. Apa? Kerana bahawa ilmu tu adalah ruh bagi segala amalan. Hak ni Nabi royak sendiri. Nabi kata belajarlah ilmu agama. Di tempat mana ada orang mengajar, mengajilah, mendengarlah orang mengajar, ambillah ilmu agama. Kerana bahawasanya ilmu agama hak kita reti tu adalah ruh bagi segala amal ibadat hak kita. Amal ibadat semaya puasa kita tu, orang panggil amal ibadat. Maka semaya hak kita buat amal ibadat tu adalah dia tu ada ruh. Maka ruh bagi dia ialah ilmu agama. Begitulah juga kita ada makan jismani, ada makan ruhani. Ada makan hak jismani ke apa? Nasi hak kita duk makan tu, air hak kita duk minum tu. Hak tu makan hak jismani, hak zahir tubuh badan kita. Makan hak zahir tubuh badan kita ni ialah nasi hak kita nak makan tu. Tapi makan bagi roh kita pun nak juga. Roh kita ni ada makan juga. Roh kita ni ada juga nak kepada makan. Maka hari ni kita biasa hendak suat kepada makan roh kita. Kita biasa hendak makan kepada roh kita, kena kepada ilmu agama dan amal ibadat. Doa. Kita tak biasa makan kepada roh kita.
Kita tak biasa untuk nak memuatkan rohani kita supaya taqarruban ila Allah, supaya kita dekat dengan Tuhan dak. Kita nak pisahlah. Oleh kerana manusia kita hidup mari ni tak dapat tidak dan tak lain tak bukan ialah ada dua jalan ya. Ingat situ ya. Ingat kata kita hidup mari akhir kita ada dua jalan. Kalau tak syurga neraka. Kalau tak neraka syurga. Bah Nabi royak dah. Orang hak akhir tu dalam neraka ialah kena kepada siapa? Juhainah. Nabi royak dah orang hak akhir sekali keluar tubik daripada api neraka kena kepada Juhainah. Juhainah manusia yang terlewat sekali, yang terakhir sekali dia tubik daripada api neraka. Apabila Juhainah dia tubik daripada api neraka, maka situlah tutup dah pintu neraka. Tak ada dah orang hak tubik. Lepas daripada Juhainah tubik daripada api neraka, tak kiralah lama mana, beratus ribu tahun sekalipun, apabila Juhainah dia boleh keluar tubik daripada api neraka, maka di situlah pintu api neraka tutup. Tak ada dah orang yang boleh tubik daripada api neraka. Dan apabila Juhainah dia tubik daripada api neraka, masuk dalam syurga, di situlah pintu syurga tutup dah. Tak ada orang seorang habuk pun yang boleh masuk daripada syurga. Nak royak kata orang yang akhir sekali ni, walaupun dia ni ada iman. Nak sini. Kita ada iman. Ada iman walaupun sebesar biji zarah sekalipun, orang ni dapat tubik daripada api neraka. Iman kita kena jaga molek, iman kita kena jaga jadi baik molek, supaya mana? Supaya Nabi SAW kata, kalau siapa yang ada dalam hati dia ialah iman, yang mana walaupun sebesar biji zarah sekalipun, dia akan boleh tubik daripada api neraka. Tapi kalau tak ada iman, sudah. Pak iman nak ada lagu mana? Nak jaga lagu mana iman tu? Ada cara dia pula. Ada kaedah dia pula kena jaga iman yang ada pada kita ni. Nak selamat lagu mana? Nak dia besar ragah molek lagu mana? Nak menguatkan iman yang ada pada kita lagu mana? Ada cara dia pula. Tu. Maka hak kita maklum belaka dah nak jaga iman kita selamat ialah kena mengaji ilmu agama. Ada orang mengajar, marilah mengaji ilmu agama. Sabit itulah borok nak terubai tak berapa hari ni, Nabi ada sabda. Nabi ada kata utli'tu lailatul mi'raj 'alan nari fara'aitu aksara ahlihal fuqara'a. Qalu ya Rasulullah minal mal? Qala la bal minal ilmi. Katanya Nabi SAW ketika mana Nabi naik Mi'raj, Allah Ta'ala perjalanan malam ke Nabi SAW sampai kepada Baitul Muqaddis, maka Allah Ta'ala anak tangguh yang dinama kata Mi'raj. Maka Nabi kita naik selapih ke selapih daripada langit, maka Allah Ta'ala memperlihatkan Nabi apa nama? Nabi kata aku diperlihatkan diku pada malam Mi'raj, pada malam Isra Mi'raj. Allah Ta'ala Nabi kita nampak apa nama? Dia katanya di dalam api neraka. Nabi kita lihat daripada orang-orang yang ahli neraka tu. Maka katanya Nabi aku lihat akan kebanyakan ahli neraka ialah orang fuqara, orang sesek. Nabi naik Mi'raj, Nabi tengok ramainya manusia, kebanyakan manusia masuk dalam api neraka ni ialah kena kepada orang yang sesek. Yalah dah sabit aku hijau. Orang baik aku tak mari, orang mengaji pun aku tak mari, aku hijau. Dah ramai dalam neraka orang sesek. Pak kalau kena kita, sudah aku sesek. Ya, Malaysia tutup duit tak ada akunya. Sudah. Maka Nabi kata ramai ahli neraka ialah orang yang sesek, fuqara, orang fakir. Maka katanya sahabat Nabi, dia kata ya Rasulullah, sesek gapo Rasulullah? Sesek harta ke? Maka Nabi SAW jawab kata dak, bukan sesek harta, ialah sesek ilmu agama. Ingatlah.
Ni Nabi royak sendiri dia naik Mi'raj, Allah Taala mempergambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam api neraka, ramai orang yang sesuk dalam api neraka. Kalau dengar sepitah lalu hadis ni kok, sudahlah nak kerja gapo namu, nak menego gapo ni payah kerja lah ni. Dah masuk neraka dah sesuk kok. Sabit tu dah sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, adakah sesuk hak muda royak tu sesuk harta, duit tak ada, kerja tak ada, rumah besar tak ada, kereta tak ada. Dok. Nabi kata orang hak sesuk ialah orang yang fakir, tak ada ilmu agama. Rukun semaya tak tahu ada berapa. Rukun iman gapo nama dia tak tahu. Rukun Islam gapo tak tahu. Syarat nak wisah semaya gapo. Benda yang sakut paut dengan Allah Taala, benda yang sakut berkaitan dengan Rasul, tak tahu gapo nama. Kalau bab ilmu agama tak tahu. Sahlah orang ni ramalah dalam api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Setengah riwayat yang lain Nabi kata ramanya ahli neraka ialah orang perempuan. Tapi hak naknya dikahanaki kita belajar ilmu agama, dan setengah daripada riwayat Nabi juga Nabi kata kebanyak ke api neraka ni ramai Allah Taala isi orang yang tak ada ilmu agama. Sabit itulah kita mari mengaji, kita mari belajar ni setengah daripada kita taubat dah. Kita mari dengar orang mengajar, kita mari mengaji ilmu agama setengah daripada kita taubat dah tu. Pasal Tuhan kata ku anfusakum wa ahlikum naron. Allah Taala kata hendaklah mu kena jaga dirimu dan jaga ahli keluargamu, dan mu kena jaga dirimu, mu kena jaga ahli keluargamu, jaga daripada masuk daripada api neraka. Kita nak jaga diri kita dulu. Ilmu agama setara mana dah kita. Amalan ibadat hak kita buat banyak mana dah. Dosa kita ampun kedak dosa kita tu. Apabila kita berasa kata tak apa dah, kita boleh jaga dah diri kita. Kita jaga pula anak kita. Kita jaga pula bini kita. Kita jaga pula kerabat orang yang dekat dengan kita, adik-beradik kita. Jaga apa? Jaga tak si masuk api neraka. Tuhan suruh. Tuhan royak dah, Tuhan suruh dah kata mu jagalah dirimu dan diri ahli keluargamu, jaga masuk api neraka. Pas kalau tak jaga juga, sung patut layaklah kita masuk neraka. Wala iyazabillah min zalik. Maka kita mengaji malam ni pun setengah daripada jaga tak si masuk neraka dah. Tak itu Kita mengaji malam ni masuk daripada ku anfusakum dah. Kita nak jaga, kita nak pagar diri kita tak si jadi daripada kalanya orang masuk neraka. Sabit itulah nak tahu hukum hakam tu. Belajar nak tahu hukum hakim tu. Maka malam ni benda yang sakut paut dengan kita ialah bab ketuhanan ni. Yang kita royak minggu baru ni, sifat kalam ialah sifat kalam, kena kepada sifat yang wajib bagi Allah Taala. Maka kalam bahasa Arab, bahasa kita gak perkata. Apabila Allah Taala ada sifat perkata, maka Tuhan kita berkata-kata. Maka Tuhan kita berkata-kata atau akan perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib. Nak royak di sini takluk atau hijau bagi sifat kalam. Gapo nama tugas hijau bagi sifat kalam, sifat perkata ni ialah dia nak wi orang faham. Dia jeng royak nak wi orang faham. Maka apabila Allah Taala bertetah, maka dan bertuturnya akan perkataan, yakni lafaz perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib. Tuhan gapo nama kata hak Tuhan royak? Tuhan royak perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Jadi kata nak royak Tuhan ada sifat perkata, maka Tuhan berkata-katalah, Tuhan bertetahlah, Tuhan bertuturlah akan perkataan yang menunjuk, yang memberi faham, yang boleh kita reti atas perkara yang wajib. Gapo perkara yang wajib Wajib di sini orang panggil wajib akli, wajib akal. Allah Taala nak bagi kita faham perkara yang wajib pada akal. Setengah daripadanya Tuhan kata gapo? Gapo nama hak wajib pada akal hak Tuhan bagi kita tahu memang. Tak sah kalau tak tanya. Berapa sen tak ada pun tak sah.
Perkara hak wajib yang mana Allah Taala royak kepada kita umat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, perkara yang wajib. Gapo nama kata perkara yang wajib? Tak faham perkara yang wajib. Maka pada Mekah dia tolong royak lagi. Artinya arti menunjuk tu dah rojak situ. Artinya arti menunjuk atas perkara yang wajib tu. Dengan makna yang boleh mengerti, yang mendengar apa? Perkataan tu akan perkara yang wajib. Dengan makna kita boleh gerti, kita boleh faham orang yang dengar tu akan perkara yang wajib pada akal. Gapo nama perkara hak wajib pada akal yang tu heavy kita tahu? Gapo lagi hak dalam ayat Quran duk baca tu. Bagi hak wajib tu royak kita supaya nak we kita faham. Lepas tu gapo nama kita faham kedak lagi? Qul huwallahu ahad. Tu hak wajib. Allah Taala kata dia ni esa, dia satu, dia tunggal, dia esa. Maka esa Allah Taala tu wajib. So, lagi. Allahus Samad. Gapo Allahus Samad? Makna kata Tuhan cerita nak bagi kita tahu perkara yang wajib ialah dia kata dialah Allah tu yang jadi tempat tupu. Semua perkara tupu ke dia. Lagi? Tu dia pada surah Nisa dah. Lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tak beranak dan Allah Taala tidak beranakkan. Tidak diberanak wajib ke mustahil? Hak wajib tanya ni. Tidak beranak wajib ke mustahil? Tidak diperanakkan wajib ke mustahil? Wajib ya? Kalau kata Tuhan ni beranak, hak tu mustahil. Kalau kata Tuhan tidak beranak, wajib. Tu. Hak lain pada surah Ikhlas pula. Ayah juga dah. Gapo? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat gapo hak tu? Ayat kursi. Ayat kursi bukan sekadar wak Ahmad tu. Ayat kursi nak menetapkan dan kita nak faham perkara hak wajib. Allah Taala kata, mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana Tuhan yang hidup dan dia pula berdiri dengan sendiri. Lagi pula hak wajib. Anallah. Tak itu? Anallah la ilaha illahu. Aku ni Allah. Tuhan kata. Tu perkara hak wajib pada akal tu. Maka Tuhan royak perkara wajib supaya nak kita faham. Apabila kita dengar, kita dapat reti, dapat faham. So, dan perkara yang mustahil pula. Tuhan, apabila Tuhan ada sifat perkata, maka Tuhan berkata-katalah. Maka hasilnya perkata yang menunjuk di atas buat kita yang dengar ni dapat reti, dapat fahamnya perkara hak mustahil. Gapo hak mustahil? Mustahil perkara yang akal tak boleh terima. Akal tak boleh benar, yang mana Allah Taala cerita dalam Quran. Tu perkara hak mustahil. Gapo? Innallaha qadirun. Innallaha fakirun. Ada dah. Dia kata sesungguhnya dia ni fakir. Dia ni berhajat. Tu mustahil tu. Lagi Allahu salisu salasah. Tu perkara hak mustahil juga tu. Tuhan yang ketiga daripada Tuhan tiga. Mustahil. Hak tu Tuhan nak cerita pegangnya bagi puak Nasara, puak Kristian. Lagi perkara hak mustahil ni. Apa lagi? Perkara hak mustahil walam yakul lahu kufuwan ahad. Yalah dah.
Tak ada perkara yang kufu, tidak ada perkara yang serupa setara dengan Tuhan. Walaupun satu pun tak ada. Mustahil tak gitu. Kau wajib Wajib. Hak mustahil ke apa? Seperti Tuhan kata waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Telah kata orang Yahudi kata Uzair tu anak Tuhan. Ni Tuhan cerita perkara hak mustahil. Lagi pula Allah Taala ada sifat perkata, Tuhan berkata-kata maka hasil perkataan yang menunjuk di atas perkara yang harus pula. Apabila kita dengar, kita reti, kita faham perkara yang harus pula. Apa nama perkara yang harus? Hak Tuhan cerita. Ni mudahlah. Perkara yang harus yang Allah Taala cerita ni gapo? Allahu lazi khalaqas samawati wal ardh. Mudah ya. Allah Taala cerita kata Allah lah yang menjadikan segala langit dan segala bumi. Makna bumi ni, langit bumi ni nak ada dia wajib ke mustahil? Bumi langit nak ada dia mustahil ke wajib? Nak ada bumi, nak ada langit ni wajib ke mustahil? Jawab kata harus. Nak ada boleh bumi, nak tak ada boleh. Langit nak ada boleh, nak tak ada boleh. Kalau Tuhan mengada, adalah langit. Kalau Tuhan tak buat, tak adalah langit. Bumi seperti tu juga. Kalau Tuhan buat, adalah bumi. Kalau Tuhan tak buat, tak adalah bumi. Makna kata bumi, langit ni perkara yang harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tuhan nak buat pun boleh, Tuhan tak saya buat pun boleh. Maka dia cerita dalam Quran juga. Supaya kita dengar, kita reti perkara yang harus. Lagi-lagi. Maka bukanlah sifat kalamnya, kalam Allah Ta'ala tu. Maka bukanlah sifat kalam, dengan makna kalam ismi tu. Kalam yang ada pada zat Tuhan sedia kala lagi tu, diri berkata-kata dan bertetah Allah. Bukan makna kata berkata-kata bertetah tu. Hak tu kena kepada apa yang kata? Ialah hadas yang daripada umurun iktibariyah. Sifat berkata dengan berkata-kata dan bertetah tu bukan hak tulah, hak lain-lain. Kalau sebut kata bertetah, kalau sebut kata berkata-kata ni kena kepada diri hadas. Gapo hadas? Perbuatan. Hadas kena kepada perbuatan yang daripada umurun iktibariyah. Dengan makna apa? Dengan makna kalau nak sebut kita manusia makhluk gak berkata-kata ni kena ke gapo? Berkata-kata. Kena kepada memang berkata-kata ni kena kepada kalau berkata kena kepada sifat yang ada pada zat Tuhan sedia kala. Kalau sebut kata berkata-kata ni kena kepada kita nak sebut kita manusia ni. Kena kepada diri gerak bibir mulut, diri gerak lidah. Tu orang panggil berkata-kata. Pada ke tak diri bergerak anak lidah, diri bergerak bibir mulut? Tak ada kali hanya bahasa reti ya saja. Bahasa sungguh ya saja. Sabit tu dia kata umurun iktibariyah. Jadi sifat perkata Allah Taala bukan dengan makna berkata-kata dan bertetah. Tu faham ke tak tu? Jadi matlamat hak kita nak bahasa sifat kalam ni duk kecek masalah sifat ni. Duk kecek masalah sifat. Apabila sebut kata sifat perkata Allah Taala bukannya berkata-kata. Kerana berkata-kata kena kepada kalam masdari. Kalam masdari kena kepada amrun iktibari. Tu dia. Jadi nak ayat kata berkata-kata tu bukan sifat kalam Tuhan. Berkata-kata bukan sifat kalam Tuhan. Pas sifat kalam Tuhan ke apa? Berkata. Berkata tu kena kepada sifat kalam Tuhan. Kalau sebut berkata-kata bukan sifat kalam Tuhan. Apa? Kerana berkata-kata itu perkara yang harus saja. Kalau sebut berkata-kata ni kena perkara harus je.
Maksudnya dengan makna kalau Tuhan nak kecek, kalau Tuhan nak berkata-kata, maka boleh berkecek. Boleh bercakap. Kalau Tuhan dia boleh tak? Boleh juga. Tuhan tak bercakap, Tuhan dia. Sedekah sifat kalam itu termasuk dalam perkara yang wajib. Sifat kalam Tuhan ni masuk perkara yang wajib. Lagi pula berkata-kata itu berbilang-bilang kali. Berkata-kata masa malaikat, Allah Ta'ala berkata-kata pada malaikat. Masa Nabi Adam, Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Adam. Masa tu apabila sapa kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa. Lepas ada Nabi Musa, Tuhan nak kecek dengan dia. Ada ke tak? Maka kita harus Tuhan nak kecek dengan dia boleh. Tu. Lagi pula dia kata sedangkan sifat kalam itu ada satu yang jua. Ada yang jua. Yang mana ada dia sedia kala ada pada zat Tuhan. Kalau sebut kata berkata-kata bukan sentiasa. Berkata-kata bukan sentiasa. Yakni berketika. Sedekah sifat kalam yang ada pada zat Tuhan itu sentiasa ada pada zat Tuhan. Lagi seperti barang yang memberi waham, yang memberi sengkau akan dia, akan barang tu oleh beberapa banyak ibarat cakapan-cakapan kitab bahasa Melayu dulu. Yang mana kita duk faham, duk sengkau kata dengan banyaklah beberapa kitab karangan kitab ulama-ulama Jawi kita dulu, hanya ia tu kena kepada sifat perkata. Mana hanya ia perkata tu satu perkara yang sedia ada sifat tu pada zat Allah Ta'ala. Nak royak kata terjemuh sifat kitab-kitab dulu, ulama-ulama dulu ni, dia kata kalam arti berkata-kata. Jadi kalam arti berkata-kata. Lepas tu mana sifat Sifat tak ada. Ni ulama dulu, Syekh Daud ko, Syekh Ahmad ko, beliklah dalam kitab Durus Samin ko, dalam kitab Aqidatul Najin ko, dalam kitab Faridah ko, dia kata kalam arti berkata-kata, iaitu satu sifat yang ada sedia pada zat Tuhan. Mari pada Mekah dia kata kalam arti perkata, iaitu kena kepada satu sifat yang ada sedia pada zat Tuhan. Supaya cuma kau terjemuh dia tak suka. Lagi hanya ia perkata tu satu perkara, satu sifat yang sedia ada satu sifat tu pada zat Allah Ta'ala. Satu perkara tu, satu sifat tu yang bertutur, yang berkata-kata dan bertetah Allah Ta'ala dengan sifat tu. Bertetah bertutur tu akan sesiapa yang ia Allah kahnak pada apa bicaraan, apa-apa hal dan apa-apa pekerjaan. Sekira-kira jika kita hendak banding atas jalan takrib, bagi faham gini, apabila Tuhan ada sifat perkata, maka Tuhan berkata-kata. Tuhan berkata-kata tu kepada siapa yang dia kahnak nak kecek, nak berkata-kata. Bukan kata semua orang boleh kecek dak. Bukan semua orang boleh berkata-kata dengan Tuhan dak. Hanya Tuhan pilih saja yang dia kahnak je. Lagi pula musannif pada Mekah kata ni, nak buat lagu ni mudah faham. Atas jalan takrib bagi faham dengan maknanya atas jalan wajah nak mudah faham lagu ni. Maka iaitu bahawasanya ada bagi kita manusia ni. Kita ni tak nak gitu Tuhan lagi kita. Ada bagi kita manusia ni kalam nafsi, kalam ismi. Ada pada diri kita kalam ismi. Artinya zati. Apa nama pula zati? Yakni kalam yang ada di zat kita. Kita boleh kecek ni. Kita boleh buat ni. Kita boleh berkata-kata ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ada sifat kalam pada kita. Ada sifat perkata pada kita ni. Apabila kita ada sifat perkata, maka kita boleh berkata-kata. Apabila kita boleh berkata-kata, hasilnya perkataan. Iaitu sifat yang dihantar pada anak lidah kita. Allah Ta'ala letak, Allah Ta'ala taruhnya sifat perkata tu di anak lidah kita. Yang mana kalau kita tak ada muka ni, maka bisulah kita. Jadi nak royak kata Allah Ta'ala letak, Tuhan taruh sifat perkata di anak lidah.
Jadi anak lidah tu orang panggil apa? Dan anak lidah panggil apa? Memang. Anak lidah tu sifat perkata. Lepas tu sifat perkata tu kena ke apa? Allah Ta'ala letak satu sifat arak perkata tu pada anak lidah kita. Anak lidah kita panggil apa? Jiring. Jiring. Selajak wasa payah, lupa habis anak cucu nama gapo. Tak ingat hak mudah jadi tak ingat habis dah. Tu. Apabila Allah Taala letak anak mana dia anak lidah kita ialah sifat perkata. Maka sifat perkata kita kena kepada arak yang menupai di anak lidah kita tu. Yang melawankan bisu dan kelu. Lawan bagi sifat perkata yang ada pada anak lidah kita ialah bisu atau kelu. Kalau kita tak ada muka ni, tak ada sifat perkata pada anak lidah kita, maka bisulah kita. Pas kita senyap belakang ni, bisu ke tak kita? Tak bisu. Cuma kau orang panggil dia saja. Dia tak kecek. Nak kecek boleh? Boleh. Bermakna pihak kata semua fak kita ada belakang sifat perkata. Hanya tak berkata-kata je. Dia. Semua fak kita ada belakang sifat perkata. Lepas tu, cuma kau tak berkata-kata. Pas nak berkata-kata boleh? Boleh. Tapi dia. Pilih balik kat dia. Tu. Maka bila adanya sifat perkata pada kita, dapatlah makna bolehlah bagi kita bercakap dengan dia dengan sifat pada apa-apa kerja. Tak. Dan apabila kita ada sifat perkata, kita nak kecek harga apa boleh berlaku lah. Muka tak bisu. Dan memberi ketahui dengan tuturan dan dan memberi ketahui dengan tuturan. Ni nak isyarat kepada takluk dilalah. Jadi sifat kalah ni nak wipeh dulu. Masa pelewat dah. Sifat kalah ni takluk dia dilalah. Sifat kalah hijau dia, tugas dia nak wi orang peh. Dia royak nak wi orang peh. Tu tugas dia. Adakah sifat kalah Tuhan beri bekah? Adakah sifat kalah Tuhan beri kesal? Beri kesal tak? Tak. Ya, sifat kalah Tuhan beri kesal tak memang. Ya Allah ke tak? Pas kita dengar ni. Dengar tak? Dengar ke apa? Sifat kalah Tuhan, takluk hijau sifat perkata Tuhan. Hijau dia dilalah menunjuk tuju hadap nak wi orang peh nak wi orang reti. Tu ya. Adakah beri kesal, adakah beri bekah? Tak deh. Apa beda? Sebab dia nak wi orang peh je. Tak ada beri kesal gapo ni. Misal mudah-mudah ke air. Air dalam gelas. Kita akak air, kita kata masuk dalam mulut. Adakah air tu ubah masuk dalam mulut? Dok sabit tak beri kesal gapo-gapo kali. Tak. Hak air masuk dalam mulut, tugas hijau hak kuderat. Faham tak tu? Tak beri kesal gapo ni, sifat kalah tu. Hanya dia tuju hadap nak wi orang faham. Sifat kalah. Tu dia. Dan bila hilangnya sifat perkata tu, apabila rusak sifat perkata tu, jadi keluarlah lidah daripada bertutur. Apabila sifat kalah yang ada pada kita tu hilang, rusak, maka bisulah kita, tak boleh nak tutup. Maka adakah demikian itu sifat perkata tu berhuruf dan bersuara? Tak. Tak berhuruf dan tak bersuara. Dan adakah sifat perkata tu terdahulu dan atau terkemudian? Tak juga. Sehengo-hengonya barang yang pada kita itu arak je kata. Sifat perkata yang ada pada kita, Allah Ta'ala letak di anak lidah kita ni orang panggil arak. Bapa boleh panggil arak? Kerana berdiri sifat perkata tu pada jirim. Apa jirim? Anak lidah tu lah. Dan mana sifat perkata tu lah juga yang pada Tuhan itu daripada ma'ani yang bukan arak. Tak supaya situ. Sifat perkata yang ada pada kita berhuruf bersuara tak? Berhuruf bersuara? Tak juga. Sifat perkata yang ada pada kita, adakah dulu kemudian? Tak juga.
Sifat perkata yang ada pada kita ni derah koho tak? Tak juga. Sifat perkata yang ada pada kita ni adakah bahasa Arab, bahasa Melayu? Tak juga. Lepas tu serupa dengan Tuhan kalau gitu. Tak serupa. Pasal hak kita orang panggil Arab yang menupai di jiring, yakni anak lidah. Allah Ta'ala sifat perkata yang sedia kala, bukan Arab, dia sifat. Tu dah habis kat tu. Mustahil lawan bagi perkata tu iaitu ketiadaan perkata yang lazim daripadanya bisu dan kelu. Kerana bahawasanya bisu itu kekurangan dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil. Inilah dalil kalam yang akli. Dan lagi firman-Nya Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Mengurupai kalau dah kita berasa kelabu lagi sifat kalam, kalau berasa tak cerak lagi mengurupai kena mari pula tu. Takut dengar malam ni berasa lekat. Tuhan kecek sepengah kita juga. Tuhan kecek dengan malaikat bahasa Arab. Tuhan kecek dengan Nabi bahasa Arab. Dah. Pasal Tuhan royak wa kallamallahu Musa taklima. Kita kena bahas dulu kallama. Kita kena bahas dulu Allah. Kena bahas pula Musa. Kita kena bahas pula takliman tu gapo. Kena royak hurai-hurai nasbuh kepada piyo. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Akan sebagai berkata-kata. Atau Allah Ta'ala bertetah dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Orang panggil sungguh-sungguh berkata-kata. Lagu mana Tuhan kecek dengan Nabi Musa? Nabi Musa buat kecek dengan Tuhan lagu mana? Kena pergi faham dah. Sekadar tu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalidan karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.